Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisha binti Muhammad Razli dari C15. Hari ini saya dan rakan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan mengenai sistem saraf pusat. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nur Ridwana Adina, Wan Azzi Dalila, Nur Baiti dan juga Nurin Fatihah. Seperti yang semua tahu, sistem saraf manusia terdiri daripada organ-organ yang menguruskan pertalian isyarat, di mana ia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferal. Mengenai struktur sistem saraf pusat, umumnya sistem saraf pusat terdiri daripada 3 komponen utama yang penting, iaitu otak, saraf tunjang dan juga sel saraf neuron. Oleh sebab sistem ini merupakan sistem yang sangat penting bagi setiap individu, maka ia terlindung daripada kontak dunia luar. Apa yang lebih menarik adalah darah yang merupakan elemen penting pun tidak mempunyai kontak dengan struktur ini. Majoriti nutrien bagi sistem ini dibekalkan oleh cecair cerebrospinal, yang mana ia akan membanjiri organ sistem saraf pusat. Ia turut bertindak sebagai mekanisme perlindungan tambahan kepada organ-organ tersebut. Jadi, untuk penjelasan yang lagi detail tentang sistem saraf pusat, saya akan serahkan pembentangan ini kepada ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum, nama saya Wan Azzi Dalila binti Wan Ahmad daripada C15. Okey, hari ini saya akan memberitahu tentang definisi sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Sistem saraf pusat juga menerima maklumat deria dari sistem saraf dan mengawal respon badan. Sistem saraf pusat dibezakan dari sistem saraf periferal yang melibatkan semua saraf di luar otak dan saraf tunjang yang membawa mesej kepada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dinamakan demikian kerana ia memainkan peranan utama dalam menerima maklumat dari pelbagai bidang tubuh dan kemudian menyelaraskan aktiviti ini untuk menghasilkan tindak balas badan. Struktur sistem saraf pusat. Mari kita mulakan dengan melihat lebih dekat komponen utama sistem saraf pusat, iaitu yang pertama adalah otak. Otak mengawal banyak fungsi tubuh termasuk sensasi, pemikiran, pergerakan, kesedaran dan ingatan. Yang kedua adalah neuron adalah blok bangunan sistem saraf pusat. Berbilion sel-sel saraf ini boleh didapati di seluruh badan dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan tindak balas dan tindakan fizikal. Dianggarkan 86 bilion neuron boleh didapati di otak sahaja. Oleh kerana sistem saraf pusat sangat penting, ia dilindungi oleh beberapa struktur. Pertama, seluruh sistem saraf pusat disertakan dalam tulang. Otak dilindungi oleh tengkorak sementara saraf tunjang dilindungi oleh tulang belakang. Otak dan saraf tunjang keduanya dilindungi dengan tisu pelindung yang dikenali sebagai meninges. Seluruh sistem saraf pusat juga direndam dalam bahan yang dikenali sebagai cecair cerebrospinal yang membentuk persekitaran kimia untuk membolehkan jentian saraf menyampaikan maklumat dengan berkesan serta menawarkan satu lagi lapisan perlindungan dari kerosakan yang berpotensi. Permukaan otak dikenali sebagai cortex cerebrum. Permukaan korteks kelihatan berkepala dengan alur dan lipatan tisu. Setiap alur dikenali sebagai sulcus ataupun manakala setiap benjolan dikenali sebagai gyrus. Bahagian terbesar otak dikenali sebagai cerebrum dan bertanggungjawab untuk perkara-perkara seperti ingatan, ucapan, tingkah laku sukarela dan pemikiran. Cerebrum terbahagi kepada 2 hemisfera, hemisfera kanan dan hemisfera kiri. Belahan otak kanan mengendalikan pergerakan di bahagian kiri tubuh sedangkan hemisfera kiri mengawal pergerakan di sisi kanan tubuh. Walaupun sesetengah fungsi cenderung menjadi lateralized, ini tidak mencadangkan bahawa mereka adalah pemikiran kiri ataupun pemikiran kanan seperti mitos lama. Sesetengah fungsi otak cenderung menjadi lateralized, tetapi kedua-dua belah otak bekerja bersama-sama untuk menghasilkan pelbagai fungsi. Setiap hemisfera otak dibahagikan kepada 4 lobus yang saling berkaitan.
Lobu frontal dikaitkan dengan kognisi yang lebih tinggi, pergerakan sukarela dan bahasa. Lobus parietal dikaitkan dengan pemprosesan maklumat deria. Lobu temporal dikaitkan dengan pendengaran dan mentafsirkan bunyi serta pembentukan kenangan. Lobu occipital dikaitkan dengan proses visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuridwana Edlina. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Saya akan membentangkan berkaitan dengan fungsi umum bagi saraf pusat. Fungsi yang pertama adalah sensasi. Sensasi adalah memantau perubahan atau tindakan yang berlaku dalam dan luar badan. Perubahan adalah stimulus, manakala sel yang terlibat adalah reseptor. Yang kedua, integrasi. Integrasi adalah di mana otak dan spinal cord memproses sensori input dan memulakan tindakan. Yang ketiga, motor output. Motor output adalah di mana mengawal otak dan kelenjar, iaitu melalui penghantara impuls dan neuron transmitter. Yang keempat, homeostasis. Homeostasis adalah di mana bagi fungsi untuk mengawal dan mengkoordinasi fisiologi badan. Yang kelima, aktiviti mental. Aktiviti mental ini berada di tahap consciousness, iaitu dalam kata lain sedar. Sebagai contoh, berfikir, memori dan emosi bagi seseorang individu. Itu sahaja daripada saya, Nuridwana Edlina. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada ahli yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nurin akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang saraf pusat, anatomi dan fisiologi. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ yang menjadi pusat kawalan bagi keseluruhan badan manusia. Ia berperanan penting dalam mengawal pelbagai jenis fungsi badan seperti proses pemikiran, deria, pergerakan, tahap kesedaran dan memori manusia. Bahagian terbesar bagi organ sistem saraf ini dikenali sebagai cerebrum dan ia berperanan penting dalam proses percakapan, kelakuan, pemikiran dan memori. Yang kedua ialah saraf tunjang. Saraf tunjang adalah struktur yang menyerupai tiup panjang bermula di penghujung batang otak turun ke bawah sehingga ke kawasan pinggang. Ia terletak di dalam tulang belakang manusia dan mempunyai peranan penting untuk membawa maklumat. Menariknya, berkenaan dengan struktur ini, ia memproses pergerakan refleks tanpa melibatkan otak. Ini bermakna, jika anda mengalami sebarang refleks iaitu pergerakan bukan sukarela dan berlaku secara serta-merta, anda tidak perlu menggunakan otak untuk memproses pergerakan tersebut. Akhir sekali, sel saraf ataupun dikenali sebagai neuron. Ramai yang beranggapan bahawa sel saraf hanya terdapat di otak dan saraf tunjang. Hakikatnya, sel ini ada di seluruh badan. Ia merupakan elemen penting dalam sistem saraf manusia. Kehadirannya membolehkan berlakunya komunikasi di antara sel-sel badan sehingga berbentuk tindak balas fizikal. Sistem saraf berfungsi untuk menghubungkan otak ke seluruh badan dan bertindak sebagai pusat tindakan padulan. Dia bermula dari medula oblongata hingga ke hujung ruangan tulang belakang. Saraf tunjang bukan sebahagian tulang vertebrata. Bahagian dalam saraf tunjang terdiri daripada jiring kelabu iaitu badan sel. Bahagian luar saraf putih itu gentian saraf. Di sepanjang saraf tunjang terdapat 31 pasang saraf spina. Saraf spina terbahagi kepada dua iaitu akar dorsal dan akar ventral.